Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan, Syekh Dr. Ahmad Al-Syarbasyi, Direktur Universiti Azhar Mesir lah. Jadi kita sambung balik. Solat dengan mengenakan pakaian renang. Ada orang tanya, apakah ada larangan dalam agama untuk mengerjakan solat dengan kepala yang tidak tertutup terbuka? Maksudnya, boleh kau kita sembahyang tanpa tutup kepala? Tak apakah dibolehkan bagi pria lelaki dah mengerjakan solat dengan mengenakan pakaian renang? Hati tak sedar oyak dah, hak jahat dulu. Boleh ke pakai ketat renang dah. Okey, yang pokok dalam solat ialah mengerjakannya dengan menggunakan pakaian sempurna yang biasa digunakan seseorang sehari-harinya. Jadi, asal main ni tidak pakaian khusus. Mesti pakai pakaian semaya, tidak. Begitu juga jatuh tidak mesti pakai khusus. Pakai pergi kerja dia, pakai semaya jugalah. Kalau beza pun semaya jemaah. Semaya jemaah je dah disuruh berkemah lah. Maksudnya, jang sikit lah. Ataupun pakai hari raya. Tapi hari lain tu, pakai kerja dia, pakaian semaya dia lah. Super lah. Tidak ada tukar kain ke, tukar rupa ya, tukar kain tidak. Pakai basah. Kalau kita pergi negara Arab, kita pakai kain jadi pelik. Jadi pelik lah hotel kita tak. Jadi sebab itu ustazah kita hak pergi Jordan ke Mesir ke, kalau dia bergaul dengan masyarakat sana, dia tak akan pakai pasal dia akan jadi pelik lah. Sebab kita je hotel ni pakai kain. Tak apalah, sekarang ni asalnya kita semuanya ni pakai dalam keadaan biasa lah, pakaian yang kita pakai kerja kita lah. Dengan syarat pakai itu menutup auratnya. Tapi kalau tak tutup aurat, tambah lagi lah. Aurat laki-laki adalah apa yang ada di antara lutut dengan pusat. Manakala pakaian yang digunakan dalam solat itu bersih, maka itu yang lebih baik dan lebih layak. Kerana solat merupakan pertemuan antara manusia dengan Tuhan yang menciptakannya. Jadi kita kena janguk dah semaya ni lah. Jangan semaya tak pakai baju dah. Mazhab kita sah lagi lah. Tapi mazhab ada kata tak sah dah. Mahir tak pakai baju ni. Tak apalah, tapi kita secara sahnya sah lagi dah. Tapi janganlah kita semaya paling serebeh. Masa semaya dah paling tidak semak. Bukan dia dah. Orang yang terbiasa menutup kepalanya, lalu ketika hendak solat dia membukanya, maka itu merupakan satu bentuk kebengalan. Maksudnya bodoh dah. Tak betul jalan dah. Semasa dalam luar semaya dia pakai, dalam semaya tak pakai, jadi tak sesuai lah. Pasal semaya lah yang paling kena semak sekali. Jadi perhiasan lelaki ke salah satunya ialah pakai kopiah tu tak, cara berhias. Tetapi apabila hal itu dilakukannya kerana sikap tawaduk, maka itu terpuji pula dan tidak mengapa. Kalau dia nak tak boleh sombong, nak suruh hina diri pula tak kapiah, tak apa pula. Kita baca dah sebenarnya kitab Hasyah Ibn Abidin tu, Raddul Mukhtar tu, Hasyah Ibn Abidin tu, dia kata gitulah. Demikian juga seorang boleh mengerjakan solat tanpa mengenakan penutup kepala jika memang dia terbiasa demikian. Kalau dia ni hidup sehari dia memang tak pakai piah ke apa, pergi mari dengan tidak ada pakai piah, maka itu tak ada apa-apa lah, boleh lah. Biasa dia, kehidupan sehari-hari dia tak pakai piah. Tidak semestinya kalau nak semaya bawa pakai piah tu tak kena cara kalau kira sebenarnya. Pasal ia biasanya kita tidak boleh susah. Semaya biasa ni kita tidak boleh buat benda yang kita jadi rumit. Ia kena dalam keadaan biasa lah. Seorang juga boleh mengerjakan solat tanpa penutup kepala bila penutup kepalanya hilang, sulit mendapatkannya atau dia belum terbiasa mengenakannya dalam kesehariannya. Jadi dia bukan je temek dia pakai piah sama. Tiba-tiba nak semaya, bukanlah masa tu baru nak cari piah kalau kira keadaan sebenar lah dah. Agama juga tidak memerintahkan seseorang untuk mengikat kepalanya dengan sapu tangan. Nak semaya baru ikat dengan sapu tangan dan dengan piah nak. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebahagian Muslim. Dia tak ada piah, dia ikat sapu tangan dia ataupun dia ikat sapu tangan ke apa panggil kain-kain ke apa tu, ikat atas kepala dia nak ganti piah tak ada. Tak semesti gitu dah.
Ada sapu tangan dalam poket dia tu, biar dia poket gitulah. Bukan kebiasaan dia pakai piah. Jadi tak perlu menyusahkan. Buat macam piah dah. Solat dengan menggunakan pakaian renang bagi lelaki adalah tidak boleh apabila pakai itu tidak menutup bahagian badan dari lutut hingga pusat. Kalau pakai spanduk tak. Pakaian renang dia spanduk tak. Tak boleh lah tak. Ini menurut sebahagian fuqaha. Sebahagian fuqaha yang lain membolehkannya. Ini kalau kita bicara detail lah, adalah pendapat Ibn Hazm Al-Zahiri ya, walaupun dia pendapat terpencil. Ada yang mengatakan aurat lelaki ni bukanlah pohon tu boleh lagi. Sebab ada hadis hak Nabi masa perang Anas naik kuda tu, nampaklah Anas radhiyallahu anhu kata nampak dalam Sahih Bukhari lagi. Nampak pohon Nabi. Nah. Jadi menunjukkan bolehlah ada lagi hadis-hadis lain lah. Jadi kuat jugalah hujah kata tidak aurat terus lah. Tapi sahih Nabi suruh tutup pohon ni lah, tutup pohon ni. Nabi suruh tutupnya. Itu sahih lah. Jadi berhati-hati ni tak usah buka lah. Kira tak boleh lah. Kecuali dalam keadaan tertentu yang tidak, yang darurat ke, terselok ke, yang dimaafkan lah gitu. Bagaimanapun secara mutlak, seorang tidak boleh mengerjakan solat apabila ada bahagian dari aurat utamanya, iaitu dubur dan kemaluan yang terbuka. Hak ni tak ada khilaf sikit abuk lah. Kalau terbuka kemaluan dengan dubur dia, maka itu tak sah lama je dah. Aurat besar panggil tak. Demikian juga seorang tidak boleh mengerjakan solat dengan pakaian renang apabila pakaian tersebut demikian sangat tipis sehingga terlihat kulit, atau pakaian itu demikian ketat, sangat ketat lah, sehingga membentuk lekuk auratnya, nampak bagai dia nampak terang dah. Apabila pakaian renang itu tidaklah demikian, maka tidak ada halangan untuk mengerjakan solat dengannya. Kalau tidaklah ketat sangat, tak apa dia kata. Wallahu a'lam. Gitulah dah. Janganlah sampai pos spanduk saja, ataupun janganlah pakai ketat sangat walaupun bukan spanduk, panjang sikit lah, tapi nampak lekuk-lekuk bagai dia ke apa, jadi nampak tak comel dah. Wallahu a'lam lah, gitulah. Okey, solat orang yang sakit. Bagaimanakah cara mengerjakan solat apabila sedang sakit? Masa sakit tu semaya juga cara mana? Solat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa menghancurkannya, maka dia telah menghancurkan agamanya. Solat adalah satu-satunya kewajipan agama yang dilakukan berkali-kali pada setiap hari. Solat berbeza dengan zakat yang hanya wajib ditunaikan 1 tahun sekali. Zakat ni setahun sekali lah, solat semaya ni 5 kali sehari lah. Solat berbeza dengan puasa yang hanya diwajibkan dalam 1 bulan pada setiap tahunnya. Solat juga berbeza dengan haji yang hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Kewajipan lain tu sikit dah. Tapi semaya ni banyak setiap hari. Solat juga adalah satu-satunya kewajipan di dalam agama Islam yang tidak boleh dimajukan ataupun ditundakan. Waktu awal semaya, tak masuk waktu lagi, ataupun lewat semaya lepas waktu, tak boleh. Ataupun ditunda pelaksanaannya selama seorang mampu melaksanakannya dalam bentuk sebagaimana yang diperintahkan oleh agama. Seorang Muslim yang sihat dan sedang berada di kotanya yang tidak berpergian, mestilah mengerjakan salat dengan sempurna menurut cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Kalau sembahyang 4 rakaat, 4 rakaat lah. Kalau tidak bermusafir. Jika dia sedang dalam perjalanan ataupun bermusafir, maka salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat baginya. Iaitu sebagai keringanan bagi orang yang sedang mengadakan perjalanan, yakni musafir. Jadi orang musafir ni dia diberi rukhsah, sehingga dia boleh sembahyang 2 rakaat. Jika seorang Muslim sakit dan tidak mampu mengerjakan solat sambil berdiri, maka dia boleh mengerjakannya sambil duduk. Jika tidak mampu juga mengerjakan solat sambil duduk, maka dia boleh mengerjakannya sambil berbaring. Terdapat firman Allah SWT yang mengatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Iaitu orang yang mengerti Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maha pahak, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surah Ali Imran, surah ayat ke-189 hingga 190. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkaitan dengan solat. Iaitu solatlah kamu dalam keadaan berdiri jika kamu mampu, dalam keadaan duduk jika kamu lemah,
dan dalam keadaan berbaring jika kamu tidak mampu duduk. Ni pendapat Ibn Mas'ud. Dia kata tafsir pada ayat Quran itu lah. Kalau secara umumnya kita kata boleh berzikir mengasihi Allah dengan pelbagai cara dah. Diri pun boleh. Rokok pun boleh. Sujud pun. Gitulah. Dalam keadaan duduk pun boleh. Dalam keadaan berbaring pun boleh. Nak ingat Allah ni lah. Tapi syarah dia tak, apabila kita kata tafsir dia kena tengok kata-kata ulama, kata-kata sahabat, kata Nabi atau sahabat lah. Sini kata-kata sahabat. Dia kata ayat ini turun berkaitan dengan ini. Jadi kita kena panggil tafsir yang lebih mendalam. Pengajaran umum tak apa dah. Ta'wil, dia katakan ta'wil ni, ilmu ta'wil Quran ni, ilmu tafsir Quran ni hak lebih daripada pengajaran umum ni. Kalau orang ngajar masjid atau siapa saja ataupun baca Quran yang kita faham secara biasa tanpa memperdalamkan maksudnya secara mendalam, maka itu adalah pemahaman biasa, dia tidak ada masalah dah. Tu tak jadi sesak. Setengah orang ni belajar tafsir pun kata sesak, kafir dah. Baca terjemahan pun tak boleh dah. Tak kena gitu dah. Pengajaran umum ni biasa je. Jadi kita baca biasa pun kita faham, kita pun ingat. Oh, moleknya kita ingat tu sambil berbaring pun ingat. Kalau mendalam sikit, kita kena tengok tafsir ulama lah. Sahabat hadis lain lah. Kalau nak suruh faham lagi kan, kena tengok tafsir hadis Nabi. Memang masa kita dekat berbaring, kita baca doa tidur. Doa sebelum tidur. Baca kita duduk, ada bacaan yang tertentu dah. Naik kereta ke sebagainya, macam kita berdiri, ada doa. Macam-macam lah nak. Doa. Nak masuk tandas ke macam-macam masa keadaan nak masuknya. Jadi, keadaan itu berbeza-beza. Tapi sini kalau segi tafsiran takbiran Abdullah bin Mas'ud, itulah maksudnya ketika kita sakit, berbeza-beza keadaan kita semaya. Dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Cara solat orang yang sedang sakit ialah duduk dan berniat untuk mengerjakan solat. Setelah itu bacalah Fatihah, kemudian surah atau sebahagian ayat Quran. Kemudian dia mencondongkan kepalanya ke depan dan menahannya sebagai ganti dari rokok. Maksudnya tunduk sikit. Tunduk sikit. Kalau Ismail boleh duduk, rokok tu biar tunduk sikit. Lalu mengangkatnya kembali. Selanjutnya dia membongkokkan kepalanya lagi lebih dalam dari yang pertama kali boleh duduk. Sama ada duduk bawah terus, selok ke gapo. Kalau tak boleh bekok kaki ke gapo sakit. Maka dia kena dalam lagi tunduk. Ataupun bila duduk atas kursi pun kena tunduk lagi lebih dalam dah. Lebih tunduk lagi lah. Lebih kuat daripada sujud yang tunduk yang pertama. Tunduk yang pertama, tunduk sikit tu ialah tunduk rokok. Tunduk lebih dalam tu, lebih rendah lagi tu, dia panggil sujud lah. Sujud yang pertama. Lalu mengangkat kepalanya. Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Iaitu sebagai pengganti sujud yang kedua. Dengan itu berarti dia telah mengerjakan satu rakaat. Demikianlah seterusnya hingga akhir solat. Jika orang sakit mengerjakan solat sambil berbaring, maka dia cukup menggerak-gerakkan kepalanya saja. Kalau dia berbaring, tak boleh nak bangun. Duduk pun tak boleh. Maka dia padan dengan isyarat kepala saja. Ataupun guna tangan yang boleh gerak lah. Untuk itu, ia menganggukkan kepalanya sekali sebagai ganti dari rukuk. Berikutnya, ia menganggukkan kepalanya 2 kali. Ataupun yang lebih dalam daripada sebelumnya sebagai ganti dari 2 sujud. Jadi kita buat syarat lah. Rokok ni tunduk sikit ke, sujud kita tunduk kuat ke. Kita gitulah buat syarat dah. Allah tidak membebani sesuatu dari diri kecuali dengan apa yang dia mampu dah. Cumanya kita ada dulu kesetengah orang itu ibuh batal lah ke apa. Tapi dalam hadis Nabi tak ibuh batal dah. Kita nak suruh tinggi tu, kita ibuh batal, nak sujud tanah, memang tak boleh. Kita sakit lutut dah, kita tak boleh betul kaki dah. Setengah orang tua dia ibuh batal dah. Nak suruh sujud atas batal lah. Muka sujud tanah tak boleh. Sebenarnya, tapi Nabi tak boleh berkata dengan menyusah-nyusah lah. Tak secari bagai. Semata-mata nak semaya kak, siapa susah. Sujud sekadar yang mampu. Tanpa memerlukan alat-alat lain lah. Untuk sujud, untuk rokok dah. Sekadar. Bahkan Nabi tak boleh kata tali, tak boleh. Kita bergantung benda lain nak semaya dah. Semaya dah sekadar mana yang mampu. Tapi kalau kita dalam semaya ramai-ramai tu, kita tak ada nak contohnya Masjid Mekah. Jadi gini nak. Khabar duduk atas tangga, orang semaya dah jemaah ni. Kita nak semaya, orang lain semaya dah. Orang semaya ni, nak rokok mana, nak sujud mana ni. Dia keadaan gitu ni. Rokok sujud tu dia biar kena rendah lagi lah, kena atas belakang orang, atas belakang boleh sujud dah. Ada cara gitulah dalam keadaan terdesak dah. Tapi dalam keadaan biasa,
Tak boleh lah. Tapi gini pun gitu juga orang yang sakit ni. Jangan kita cari alat supaya begitulah tak. Telajak dah. Dulu tidak ada semaya atas kursi ni. Orang semaya betul-betul duduk sel dah. Kau duduk cokoh dah. Semaya sekat mana mampu rokok kau sujud dah. Tapi lah ni ada kursi orang sakit dah. Kursi tu lah. Kalau betul-betul dia sakit, boleh lah semaya atas kursi tu dah. Cuma biar dia kena berdiri dulu dah. Kena berdiri dulu. Duduk masa nak rokok tu kena duduk lah. Masa tak boleh nak spring kaki dia tak gerak tu. Dia duduk. Baru dah dia tunduk sikit dah. Lepas sujud tunduk kuat lagi dah. Begitulah dalam keadaan lah ni banyak guna kursi. Sedangkan orang zaman dulu semaya dia tak perlu kursi pun dia sakit tu duduk bawah teguh dah. Tapi kalau boleh sujud, kena sujud lah dah. Tapi kalau nak sujud sakit bukan dia, jadi biarlah isyarat. Guna isyarat pasal ni dah. Jika seorang doktor yang terpercaya agama dan keilmuannya menyuruh seseorang si sakit untuk tidak bergerak sama sekali atau memberitahukan bahawa hal itu akan membahayakannya, maka ia boleh menunda dahulu salatnya hingga penyakit yang membahayakannya itu sembuh. Setelah sembuh, barulah dia mengerjakan salat kembali dan mengqada salat-salatnya yang ditinggalkannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. Ni pendapat Syekh ni kata tak bahaya pun tak apa. Tapi dalam mazhab jumhur ulama ni dah. Mazhab Syafi'i dan sebagainya, kira kena semaya lah. Walaupun ia tak boleh ambil semaya ke apa, ia panggil semaya hormat waktu. Apabila sihat, ia semaya semula lah. Kerana tak boleh nak ambil faqdut tahara ini lah. Nak ambil semaya pun tak boleh, nak agak apa pun tak boleh. Dua jenis bersuci pun tak boleh kerana dia sakit tak boleh gerak. Semaya sekadar mampu dah. Dengan isyarat mata boleh, dengan hati boleh kalau mata tak boleh gerak lagi dah. Kita ambil tu lah. Jumhur ulama yang kira gitu lah. Semaya dalam keadaan yang mampu. Lepas tu qada ni benda yang kita selagi kita boleh ambil, biasanya melibatkan ambil semaya. Kalau tak boleh ambil semaya tu baru bincang kena qada ataupun kita kata semaya semula dah. Qada. Kalau tidak kat semaya ketika sakit ni, walaupun kita kata Allah payah setang mana, tak payah dah semaya semula. Kita guna air semaya mana-mana ke ataupun orang tolong ambil air semaya kita ke, isteri kita ambil air semaya kita sakit mak gana lah. Maka kita semaya tu tak perlu qada lah. Walaupun kita semaya dalam keadaan tak cukup sempurna lah, sebab kita nak rokok tak boleh, nak sujud tak boleh, kalau sakit berat benar lah. Kira sah semaya tak perlu qada. Tak perlu qada. Okey, ada soalan yang kedua, ada bertanya solat ketika sakit juga. Saya sedang mengerjakan solat, tak kala sedang sujud. Kedua mata saya berair disebabkan lemahnya tubuh saya. Sujud kat sakit mata lah berair dah. Sikit kepala macam-macam lah ada penyakit ni. Apakah saya boleh mengerjakan solat dalam keadaan duduk? Sujud je tak boleh ni nak. Okay, terhadap firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 191, iaitu orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ibn Mas'ud dan yang lainnya memberikan komentar, ayat tersebut turun berkaitan dengan solat, iaitu orang yang mengerjakan solat dengan berdiri, jika mereka mampu, dengan duduk jika mereka tidak mampu berdiri, dan dengan berbaring jika mereka tidak mampu duduk. Tu tafsiran tafsir ayat Quran itulah, takwil ayat Quran tersebut dah. Imran bin Husain pernah sakit. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, solatlah kamu dengan berdiri jika kamu tidak mampu, maka kerjakanlah dengan duduk. Jika tidak mampu juga dengan duduk, maka kerjakanlah dengan berbaring. Pada riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, jika tidak mampu, maka kerjakanlah dengan tidur terlentang. Berbaring ni ke kanan. Terlentang ni, kepala tinggi sikit, tak batal ni. Ada dua-dua tu ada riwayat dah. Sungguhnya Allah tidak membebani sesuatu diri kecuali dengan apa yang dia mampu. Apa-apa pun sekadar yang mampu dah. Jangan menyusahkan sangat dah. Agama tak ajar menyusahkan. Kalau ada dua pilihan yang boleh dibenarkan syarak, maka molek ambil yang rusah, yang ringan. Terutama kalau kita bagi fatwa kepada orang lain lah. Kita sendiri pun molek juga. Kalau kita siapa menyusahkan, tak faham ke dia dah. Seorang wajib mengerjakan salat dengan berdiri apabila dia mampu, walaupun itu dengan cara bersandar pada sebelah tongkat atau dinding. Ni ada satu pendapat tu, dia kata boleh bergantung dengan tongkat dinding kalau nak berdiri, kalau mampu dah.
Jika dia tidak mampu juga mengerjakan solat dengan berdiri kerana sakit, kerana bahaya akan menimpanya, kerana takut akan bertambah penyakitnya, kerana takut pusing, pening, atau juga kerana akan mendapatkan rasa sakit yang sangat apabila berdiri, untuk dia harus mengerjakan solat dengan duduk. Maka dia harus mengerjakan solat dengan duduk lah. Kalau diri pening. Gitulah. Rasulullah SAW pernah mengerjakan solat sambil duduk tak kala sedang sakit. Nabi ni pernah semaya bila duduk tu. Pakai tak boleh bangun dah. Kadang betul cakap ni. Dekat wafat Nabi tu ada sakit tu. Nabi pakai duduk tu. Nabi duduk tu. Tepi dia Abu Bakar. Ada sekali tu. Tepi dia Abu Bakar lah. Jadi Nabi semaya bila duduk. Abu Bakar bila semaya bila diri. Orang ikut Abu Bakar. Ya ada ikut dah. Jika seorang mengerjakan solat sambil duduk dikarenakan sakit atau lemah, maka dia mestilah mengisyaratkan, menggerakkan dengan kepalanya sebagai ganti dan rukuk. Orang yang duduk pun tak boleh, dia guna isyarat. Guna kepala dia lah, ganti rukuk, ganti sujud. Jika setelah itu dia dapat mengerjakan sujud dengan sempurna, maka dia wajib melakukannya dengan sempurna. Namun jika dia tidak mampu melakukan sujud seperti biasa, maka dia mestilah menggerakkan kepalanya sebagai ganti dari sujud. Namun gerakan kepala sebagai pengganti sujud mestilah lebih dalam daripada gerakan kepala sebagai pengganti rukuk. Tunduk sikit tu rukuk. Tunduk kuat lagi tu dikira sujud lah. Jika anda ditimpai penyakit atau air mata anda terus keluar sebagai akibat dari letih, atau juga bila doktor memerintahkan anda untuk menghindari keadaan yang demikian, tak boleh sujud lah, doktor kata, maka anda boleh mengerjakan solat sambil duduk saja, tak perlu sujud ke lantai lah. Anda tidak perlu khawatir bahawa pahala solat anda akan berkurangan kerana mengerjakannya dalam keadaan demikian. Ada orang urusin, tak boleh sujud tak ada pahala, kurang pahala. Tak boleh urusin. Para fuqaha telah berkata, salah satu rahmat dan kasih sayang Allah kepada seorang hamba-Nya yang mukmin ialah jika hamba-Nya itu terbiasa mengerjakan suatu ketaatan, namun kemudian terjadi pada dirinya halangan yang menyebabkannya dia tidak boleh melaksanakan ketaatan seperti itu, seperti sakit atau yang lainnya, maka Allah tetap memberikan kepadanya ganjaran atas ketaatan tersebut dengan sempurna. Jadi kita rajin semaya dah. Tiba sakit tak boleh semaya sempurna seperti mana kita semaya ketika sihat lah. Dia sakit lah. Jadi kita boleh juga pahala yang sama seperti kita sihat. Ada hak cerita boleh separuh pahala tu. Kalau berdiri penuh tak. Kalau semaya duduk separuh pahala. Itu melibatkan yang sihat semaya sunat lah. Semaya sunat lah. Tapi hak fardu ni kita boleh lakukan lah penuh lah. Disebabkan kita tidak mampu. Mungkin kita sengaja dah. Dah. Nampak situ dah. Begitu kita rajin semaya jemaah ke apa, tiba-tiba terhalang tak. Kajian halal pula tak. Moga-moga Allah SWT berikan pahala lagi atas niat kita nak pergi lah. Kalau boleh ya nak pergi lah. Tapi niat tak segi. Ada hati tu apa sungguh tak boleh pahala lah. Tak lagi semua jemaah apa tak ada pahala dah. Jadi niat ni besar dah. Niat tu kena besar. Jangan rasa gembira, kena rasa sedih, kena rasa nak pergi semua jemaah Jemaah pun gitu nak pergi semua jemaah di masjid, tapi dia halang oleh kerajaan nak makan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah manusia ditimpai suatu cubaan pada jasadnya kecuali Allah SWT memerintahkan kepada malaikat yang menjaga orang tersebut, tuliskanlah bagi hamba-Ku ini semua pekerjaan kebajikan yang biasa dia lakukan setiap hari dan setiap malam selama dia masih dalam ikatan-Ku, iaitu selama dia masih mempunyai uzur yang menghalanginya. Jadi dia ni tabiat dia dah. Pergi sama masjid jemaah ke, pergi semaya fardu sama dah, tak tinggal semaya, ataupun dia sedekah sama ke, dia berzikir sama ke, tiba-tiba sakit tak boleh nak zikir, pun tercekak, dia baca Quran tercekak, hak biasa je buat sama dah. Jadi orang gini moga-moga Allah akan beri juga pahala dia, boleh lagi pahala dia dah. Pahala yang dia biasa buat, pahala biasa buat dah. Gitulah lah. Jadi kita ni biar jadi tabiat, biar buat sama, kecuali dalam keadaan tertentu tu kita musafir, kita sakit, terhalal tu, moga-moga Allah beri lagi pahala kepada kita. Biar jadi tabiat lah. Biar jadi tabiat kita. Lepas maghrib baca Quran ke, lepas subuh ke, zikir ke, baca semai sunat ke. Kalau kita tabiat kita tiba-tiba kita terhalang oleh suatu kesibukan ataupun sakit, moga-moga Allah masih beri pahala pada kita. Okey, membatalkan solat kerana uzur. Ketika sedang mengerjakan solat, seseorang melihat orang buta yang sedang berjalan. Sementara di depannya ada sebuah telaga
sumur, telaga yang dia boleh terjerumus ke dalamnya. Jadi dia tengah semaya tiba-tiba nampak orang buta jalan dah. Ada telaga depan dah. Kalau jalan orang buta tu mungkin jatuh dalam telaga tu lah. Apakah di sini ia boleh membatalkan solatnya untuk menyelamatkan orang buta itu agar tidak terjerumus ke dalam telaga? Okey, solat adalah satu kewajipan yang ada dalam Islam. Solat juga adalah suatu ibadah kepada Allah SWT yang mesti dilakukan dengan penuh khusyuk dan tenang. Oleh kerana itu haram hukumnya keluar dari solat sebelum menyelesaikannya. Tu asal dia tak boleh. Kita nak berhenti mudah-mudah. Nak suka kau nak gapo kau nak mudah-mudah berhenti semaya. Dia kita start semaya tak boleh berhenti. Haram berhenti lah. Kecuali apabila ada uzur, ada alasan yang membolehkannya untuk membatalkan solatnya. Terpaksa menang batal solat tu baru boleh. Para fuqaha mengatakan bahawa seorang yang sedang solat harus segera membatalkan solatnya apabila dia menyaksikan ada seseorang yang terancam jiwanya. Di mana keluarnya dia dari keadaan solat akan menyebabkan jiwa orang tersebut terselamat. Nah, jadi orang buta ni, kalau dia berhenti semaya, pergi pegang orang buta untuk pergi jatuh telaga, selamatlah orang buta tu dah. Dan selamat orang buta tu, walaupun dia batal solat, tak haram, tak dosa dah. Apabila seorang sedang mengerjakan solat dan kemudian dia melihat ada orang minta tolong kerana terjatuh ke dalam sungai atau laut dan tidak boleh berenang kerana diserang musuh, kerana diserang binatang buas atau kerana hal-hal yang lainnya yang serupa dengan itu, maka ia mestilah membatalkan solatnya dan segera menolong orang yang memohon pertolongan tersebut. Jadi kita nampak, jangan jadi tak lebakar, tak lebah, tak payah nak. Dia ada fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan. Dalam keadaan tertentu ni, kita kena tengoklah keutamaan tu. Masa semaya ni luas lagi boleh kita semaya lepas ni. Kalau benda tu siapa mengancam nyawa, boleh kita qada lepas tu walaupun bahaya kan dalam keadaan terdesak, darurat, bukan jadi sama-sama. Jadi seumur hidup kita menjadi sekali tu je nak. Jadi benda tu lah kita nak fikir dan utamakan lebih utama, iaitu menyelamatkan nyawa orang lah. Tapi gitulah dah. Demikian juga halnya jika orang yang sedang mengerjakan solat melihat ada orang buta, anak kecil ataupun seekor binatang yang akan jatuh ke dalam sumur, ke dalam telaga, dan ia mempunyai dugaan kuat bahawa orang buta, anak kecil atau binatang itu pasti akan jatuh ke dalam telaga tersebut, maka dia mestilah membatalkan solatnya dan segera menyelamatkannya supaya tidak jatuh ke dalam telaga. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan bahawa seorang wajib membatalkan solatnya. Bukan senang-senang, wajib batal semaya dia. Apabila dia hendak menyelamatkan harta seseorang yang sekiranya hilang, maka ditakutkan orang tersebut akan mati atau sangat menderita. Jadi kira takut nampak orang nak curi, nak ambil barang orang, tengah semaya tahu dia barang orang lain dah. Bukan nyawa lagi, barang orang lain tu sangat menderita kalau orang tu hilang barang tu dah. Jadi kita boleh berhenti, ambil, jangan ambil barang tu. Kita pukul rapah daripada pencuri je orang. Nah, jadi benda tu boleh berhenti semaya. Tambah lagi menyebabkan nyawa dah. Sebagian fuqaha membolehkan seorang membatalkan solatnya apabila dia khawatir hartanya atau harta orang lain akan hilang, walaupun harta itu hanyalah sedikit. Ulama kata tidak, bukan wajib pun, boleh dah, tidak dosa. Dia berhenti semaya. Kalau bagi kena ambil curi kau orang, dia pun ambak dah. Boleh dah. Anak ni kita tengok masjid, budak nak kena colek dah. Bunyi seorang berhenti lagi ambak tengok dah. Dan kata, betul pasal sodak. Semaya kita tak boleh berhenti dah. Biar anak kena ambil korang dah. Masa semaya masjid. Bukan dia dah. Kita ni kadang-kadang tak payah juga orang Melayu. Gerak depan, penuh takut tak usah semaya. Banyaklah kau dah. Lepas tu semaya setengah orang ni pergi semaya masjid. Dia pecah seluar dia tak belakang. Tak belakang curi demo lah. Taklah depannya. Nah. Apa tak boleh tak depan semaya. Depan kita nak rokok sujud dah. Begitu juga otena dah. Tak baik. Kadang-kadang tak baik depan. Taklah ketak tengah dia dah. Dia dekat dengan tubuh dia lagi. Lebih mudah. Dia tengok. Ni tak depan agak. Orang masa dia sujud, orang curi, ambil. Nah. Curi kadang berlaku. Jadi otena kadang dia duduk belakang soh tu. Dia tunggu otena sujud, yang ambil beg duit. Beg tu lah beg otena lah. Buat lari dah. Bukan gitu cara kita nak khusyuk, nak suruh betul. Kita lebih khusyuk kita jaga dengan tubuh kita dah. Sepatutnya tak payah tukarlah kain lain. Pakai seluar gitu lah semayanya nak. Selagi tak yakin haji, suci lah.
Kena najis, basuh dah. Sikit dah tempat kita rasa najis tu. Ni basuh sikit. Lalu air, kita basuh dah tu. Kalau kita rasa situ najis ni. Mudah nak cuci najis ni. Lepas tu, posak ni lah pakai gapo. Kalau kita pecah seluar ataupun benda yang berharga, janganlah tok jauh. Jangan tok tepi, jangan tok lain. Tok depan kita. Tok depan pun jangan depan nah. Tok depan betul-betul kita nampak. Dek kita. Begitulah. Kalau kena ambil dah. Bagi kita, seluar kita, ke duit kita, ke handset kita, ke tengah semaya, tahu. Tak saya berhenti semaya dah. Kata betul pesodet lagi. Tak hambak dah. Dah. Pasal semaya, bila semaya lagi, lepas tu dah. Tak rasanya berhenti semaya tanpa alasan yang benar. Walaupun tidak. Alasan yang tak ada alasan tu. Alasan yang besar lah. Alasan kecil-kecil. Nak suka sikit tak sibuk ataupun nak benda lain ke. Benda yang remeh-temeh. Benda remeh-temeh tiba kita nak berhenti tu dosa lah. Dosa besar pula dah. Seorang juga boleh membatalkan solatnya jika dia takut binatang peliharaannya akan lari. Naik kuda dia ke apa ke, dia pegang. Tiba-tiba nak lari, kita takut dia lari, payah kita nak kelip, mati tengah pada pasir ke. Kita boleh pergi lah. Takut masakan yang sedang dipanaskan telah mendidih tak? Takut meletup ke dapur kita tak? Terbakar ke? Takut untuk seorang ibu menyakiti anaknya yang sedang menangis. Dan sebagainya. Tengah menangis takut ada terjadi sesuatu pada anak kita, bolehlah berhenti dah semaya dah. Bahkan kalau pergerakan itu tidak besar, boleh kita dukung anak pun boleh. Itu sahih Nabi pendukung cucu dia dah. Jadi kita jangan terlampau rigid dah. Sebenarnya mudahnya semaya ni nak. Kalau siapa pilih dua ketemaan berhenti semaya ataupun benda yang lebih bahaya seperti tadi, kita boleh berhenti semaya kita. Dan kita boleh qada lepas ni, tak sudah urusan. Dengan demikian jelas bagi saudara penanya bahawa dia wajib membatalkan salatnya untuk menyelamatkan orang yang buta tadi dan dia tidak berdosa kerana itu. Wallahu a'lam. Tu nampak agama ni dia tidak ringkit. Dia dalam keadaan tertentu dia anja. Benda yang suka dia akan jadi dipermudahkan. Jadi gitu nampak. Begitu juga kita macam-macam lah masalah. Gapo-gapo kita kena fikir, tengok keadaan. Situasi semasa tu. Kadang-kadang kita bincang bab hudud ke gapo dak. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman pada sebut bukan penting istilah hudud tu. Melaksanakan perintah Allah. Kalau orang curi, kita boleh buat hukum tanpa bubuh nama hudud pun. Kerat tangan tak ada masalah. Dah. Dan dasar rukun daripada hukum Islam ni keadilan. Kalau kita nak kerat tangan, tiba-tiba kita kerat tangan orang yang miskin, orang kaya kita lepas, baik tak sebab hudud lah, kita usah lagi. Bahkan zaman Umar tu pada masa kemarau, pada masa orang susah, dia pernah berhenti tak. Hukum yang curi dah. Potong tangan tu berhenti, takut orang yang tercuri kerana dalam keadaan yang masalah ekonomi masa tu dah. Jadi tengok dia berhenti sementara kerana takut tidak adil. Tiba-tiba kita ni cakap Islam tidak adil. Ada orang yang boleh naik pakat cepat, naik gaji tetap cikgu dah, cikgu yi dah. Ada yang tak boleh dah. Semata-mata kerana kroni tu bukan Islam dah, bukan ajaran Islam dah. Walaupun dia kata dasar Islam dah. Itu benda tu kena betul lah, kena faham dah. Lalai dan ragu dalam solat. Apa yang mesti dilakukan seorang jika dia lalai atau ragu mengenai jumlah bilangan rakaatnya? Rakaat itu ingat. Semaya ngojar tak? Khayal ke? Tak ingat. Teringat benda lain, siapa-siapa lupa rakaat ke berapa dah. Solat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa menghancurkan semayang, solat tu, maka dia telah menghancurkan agamanya. Inilah yang dikatakan oleh orang yang senantiasa berbicara benar, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan salat berarti seorang hamba sedang berdiri di hadapan Tuhan penciptanya. Di dalam salat terkandung munajat, penyucian, pendekatan diri dan keterikatan pada Allah SWT. Oleh kerana itu, salat adalah suatu amal yang paling layak dilakukan dengan penuh khusyuk dan penuh ketenangan, dengan menghadapkan segenap jiwa dan perasaan serta akal dan hati kepada Allah SWT. Jika tak kala solat, seseorang hamba merasakan di dalam dirinya makna-makna yang luhur,
yang mesti ada dalam solat, iaitu menghadapkan kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Maka ia tidak akan sempat lagi memikirkan sesuatu di luar solat. Perkara-perkara lain daripada solat tak ada mikirlah kalau betul-betul dia khusyuk, merasai keagungan Allah dan memahami dengan tadabbur segala makna apa yang dibaca dalam sembahyang dia. Sekiranya seorang yang sedang solat telah mencurahkan segenap usahanya untuk memfokuskan pemikirannya ke dalam solat, namun ternyata dia masih terkalahkan oleh syaitan sehingga fikirannya melayang-layang dan keluar dari solat, maka cara mengatasinya ialah dengan meninggikan sedikit suara bacaannya. So cara lagi kita baca Quran ko gapo deras sikit baca tu supaya syaitan lagi dah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT, maksudnya, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Surah Al-Isra ayat 110. Baca dalam sembahyang ni kita tak derah benar, dia tak seluruh benar dah. Sudah anu. Setiap membaca satu kalimah maka sedapat mungkin hendaklah difahami artinya. Kemudian pindah kepada kalimah yang kedua dengan merenungkan makna terkandung di dalamnya. Dengan cara itulah dia dapat memfokuskan pemikirannya ke dalam solat. Baru dia tidak ngoyak koksi, tidak cara nak koci pun dalam sembahyang, mikir nak cari benda pun dalam sembahyang, semua kau ingat dalam sembahyang. Di cara dia kita kena fokus kepada makna apa yang kita baca dalam sembahyang. Apabila seseorang merasa ragu mengenai bilangan rakaat yang telah dikerjakannya, maka dia wajib menetapkan bilangan yang lebih sedikit. Dan maksudnya kurang lah. Dan kemudian mengganti, maka dia mestilah mengikuti mana yang lebih kuat dalam dugaannya. Ini step pertama sebenarnya, walaupun kita ajak mula. Kalau dia tengok, berasa dua ketika berasa kedua, tengok kebiasaannya, rasa putus ya. Jadi dia jika kalau boleh, step pertama sebenarnya bukan tu kepada bilangan sikit, dia tengok benda sokongnya lah. Kalau berasa dua tiga, kalau tengok saat ni rasa apa rokok dah, apa tahiyat awal dah, dia cari sokongnya, berasa tu kan. Berasa dia sokongan dia, kita boleh menetapkan hak mana lebih kuat lah. Tapi tak nampak juga hak mana lebih kuat, maka barulah kita ambil yang sedikit dah. Kalau dua ketika, ambil 2 rakaat. Namun pendapat yang pertama lebih kuat, dan para fuqaha yang berpegang kepadanya lebih banyak. Dia kata gitu lah. Kita kata tengok juga. Kalau kita nak pakai terus, tak apa, tanpa dugaan dia, pakai kurang semua, sebenarnya banyak menang kita was-was. Sebenarnya cukup 2 rakaat dah. Kita tengok sokongan dah. Okey, selanjutnya sebelum mengucapkan salam, dia mestilah melakukan 2 sujud sawi. Sebelum mengucap salam, dia sujud sawi lah. 2 sujud sawi. Dalil menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad dan Ibn Majah, iaitu bahawa Abdurrahman bin Auf berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, jika salah seorang di antaramu merasa ragu dalam salatnya dan tidak tahu apakah telah mengerjakan 1 rakaat atau 2 rakaat, maka dia mestilah menetapkan bahawa dia baru mengerjakan 1 rakaat. Jika dia tidak tahu apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka dia tetapkan baru 2 rakaat. Jika dia tidak tahu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia tetapkan baru 3 rakaat. Kemudian di akhir salat, pada saat duduk tahiyat akhir itulah, tasyahud akhir, sebelum mengucapkan salam, dia melakukan sujud sebanyak 2 kali. Pada riwayat lain, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan solat dan dia merasa ada bilangan rakaat yang kurang, maka dia mestilah terus mengerjakan solat hingga dia merasa ragu bahawa dia telah kelebihan rakaat. Kerana keraguan dan kelebihan rakaat itu lebih baik daripada keraguan akan kekurangan rakaat. Jadi kalau kita sembahyang lebih rakaat, lebih baik daripada kurang rakaat. Itu kaedah asasnya. Muslim telah meriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang darimu merasa ragu dalam salatnya dan tidak tahu apakah telah mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia mestilah membuang keraguannya itu dan menetapkan apa yang telah pasti, yang diyakini. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Sekiranya dia telah melakukan 5 rakaat, maka kedua sujud itu akan menggenapkan solatnya. Kalau 2 sujud tu jadi ada kata 6 rakaat dah. Yang penting jadi genap lah. Sekiranya dia baru mengerjakan 4 rakaat, maka kedua sujud itu akan menjengkelkan syaitan. Kalau betul-betul 4 rakaat dah, tak tambah, maka dia akan memarah ke syaitan. Syaitan marahlah.
kerana sujud lebih dah. Sesungguhnya 2 sujud yang dilakukan pada saat solatnya 5 rakaat berkedudukan sebagai 1 rakaat. Dengan begitu seolah-olah dia telah mengerjakan 6 rakaat. Nah, sehingga solatnya menjadi genap juga. Namun jika dia kerjakan memang 4 rakaat, maka kedua solat itu sebagai penghinaan terhadap syaitan sahajalah. 2 sujud sahwi dianjurkan untuk dilakukan dalam semua kes lalai atau lupa. Abu Daud dan Ibn Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan masuk ke dalam diri anak Adam sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dia kerjakan. Jika salah seorang di antaramu mengalami yang seperti itu, maka dia mestilah sujud sebanyak 2 kali sebelum mengucapkan salam. Demikian juga sekiranya orang yang solat lupa akan tasyahud pertama, maka pada akhir solat dia melakukan 2 sujud dan kemudian salam. Abu Daud, Ahmad dan Ibn Majah meriwayatkan bahawa Mughirah bin Syu'bah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, jika salah seorang dari kamu telah bangkit dari rakaat yang kedua tanpa membaca tasyahud pertama, tahiyat awal tak baca dah, dan belum sempurna berdirinya, tak diri molek lagi, maka hendaknya dia duduk kembali untuk mengerjakan tasyahud pertama. Namun jika dia telah sempurna berdiri, maka dia tidak boleh duduk kembali, melainkan menggantikannya dengan mengerjakan 2 sujud sahwi. Jadi kalau dia tinggal tahiyat awal dah, dia kalau mazhab kita ni dia kata tengah-tengah, payah nak cekera lah. Dia kata kalau tengah-tengah, lebih dari tengah, sebelum lebih dekat nak diri, kurang dah nak duduk tu, maka dia tak boleh undur dah. Dia kena berdiri terus lah, kena sujud sahwi. Gitulah lebih kurang mazhab kita. Tapi setengah mazhab lain, kata selagi tak betul-betul diri tegak, kiam, maka dia boleh duduk lagi dan boleh lagi baca tahiyat awal. Mazhab kita ni, tahiyat awal ni, tasyahud awal ni dikira sunat ab'ad. Nah, seperti kunut subuh lah. Tapi mazhab lain, tahiyat awal, tasyahud awal tu dikira wajib. Wajib, bukan sunat dia, wajib. Sebabnya sujud sahwi ni tidak boleh buat sujud sahwi melainkan benda tu wajib. Benda tu wajib. Tu pendapat mazhab lain lah. Tak apalah, yang pentingnya sujud sahwi kerana tahiyat awal, tinggal tahiyat awal ni jelas. Banyak hadis yang sahih. Tapi hadis tentang cerita kunut subuh ni tak jumpa dah. Saya cari tak jumpa lagi dah. Cuma dikatakan sunat yang besar gitu dah, kunut subuh. Tapi nak kata hadis cerita Nabi pernah sujud sahwi ke, sahabat pun tak pernah sujud sahwi kerana tinggal kunut subuh ni, tak jumpa lagi dah. Jadi tahu wallahu alam lah. Hadis dalil tak jumpa dah, carilah kitab besar tak jumpa lagi. Begitulah kita faham dah. Dan sujud sahwi ni dia mazhab kitanya sebelum salam lah berlaku dah, lebih kurang gitu. Tapi di segi hadis dalil ni banyak sujud sahwi Nabi ni lepas salam. Lepas salam banyak hadis lepas salam benarnya. Oleh sebab itu setengah ulama termasuk Ibn Taymiyah yang memperincikan, ada waktu sebelum salam, ada lepas salam. Tak apalah kita bincang lepas-lepas ni lah pasal detail sikit dah. Sebelum salam, lepas salam kita ambil hak biasa. Kalau benda teringat was-was masa dalam semaya, kita kira sebelum salam lah, macam mazhab kita dah. Cuma bincang hak biasa, bincang lepas salam ni dia terberi salam. Semaya 2 rakaat 3 rakaat tak ada lagi cukup 4 rakaat beri salam dah. Lepas tu orang tegur ataupun teringat, ataupun tegur semaya tak cukup 1 rakaat atau 2 rakaat, ataupun dia teringat, maka dia boleh akad takbir semula, semaya tambah lagi tak cukup tu, dan lepas tu dia beri salam dulu. Lepas tu sujud sahwi tu lepas salam dah. Tu kira hadis ni biasa gitulah. Tapi dalam mazhab kita tak bincang gitu. Jika lepas sebelum salam berlaku dah, kira boleh berlaku lah. Lepas tu kalau lepas salam atau sebelum salam, ada pendapat pula, ada kata kena baca tahiyat akhir tu lagi sekali ataupun tidak. Tapi pendapat kuat ni tak payah baca dah. Padalah 2 kali sujud dah. Sujud tu subhana rabbiyal a'la ke subhana man la ilaha wala yusu tu, ulama kita ada sebut mazhab Syafi'i. Setengah ulama lain kata subhana rabbiyal a'la biasa pun tak apa, yang penting kita merasa minta maaf lah, macam kita minta maaf ngoyak tadi dah sembahyang tu dah. Mujah tak lupa maha suci engkau, yang tidak lupa dah, kita ngoyak gitulah. Dah hati perut baca apa pun tak kisah, yang penting subhana tasbih lah. Lepas tu duduk tahiyat awal tu Rabbi firli boleh baca. Lepas tu subhanallah ala pula. Lepas tu pakai duduk tahiyat akhir tu pakai bisalah, lalu tak payah baca tahiyat akhir, tasyahud akhir tak payah baca dah. Tu penyakit ulama kata gitulah. Wallahu alam. Setakat itulah perbincangan kita tentang
sujud sawi ni. Atau wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.